Pelbagai perkongsian menarik di MHI, Selasa 13 Disember. Gabungan tiga otai dengan lagu irama pop dan blues memeriahkan industri muzik tanah air bersama pelakon muda dan penyanyi Andy Flock Poppy serta Art Fazil dalam nostalgia seni dengan lagu mereka Jam. Pernah tak ngilu pada sesuatu sehingga rasa kurang selesa dan naik bulu roma satu badan? Ketahui apakah punca ngilu dan kenapa berbeza bagi setiap individu serta mengapa berlaku. Dan ikuti perkembangan terkini suasana banjir di Kelantan bersama wakil wartawan TV3 di sana. Assalamualaikum dan salam mengidu. Salam merindu sebenarnya untuk anda. Kita masih lagi dalam Disember yang bermakna dan cabaran untuk kita melengkapkan siri Disember ini dengan perkara yang menarik walaupun ada tempat yang diuji dengan banjir dan sebagainya. Hari ini banyak informasi yang kita jalurkan untuk anda, terutama nak menguji tentang penyakit ke ataupun perasaan ke, emosi ke, akan kami perincikan sebentar saja lagi. Itu berkenaan dengan topik yang kita nak bawakan, juga persembahan istimewa sekejap lagi menanti anda. Tapi sebelum tu, apa kata kita jenguk-jenguk dulu dengan keadaan cuaca pada hari ini, memandangkan ni pun dah masuk Disember. Kita tengok kalau petang memang musim hujan, itu memang dah diramalkan. Tapi kalau pagi ni macam mana pula? Okay, kalau setakat di Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu, Labuan, Kangar dan Taling Jaya nampaknya cerah kalau awal pagi. Di utara juga, di Alor turut cerah. Di Kota Baru ada hujan pada paginya. Termasuk juga di Kuantan nampaknya pagi diramalkan berterusan hujan. Dan kita difahamkan juga ada ribut petir yang berlaku di Terengganu, Pahang dan juga Johor. Okey, ini adalah antara ramalan yang dijangkakan sehingga 2 petang ini. Okey. Apapun terus hati-hati kalau anda memandu, mungkin ada yang terbabas ya. Terbimbang juga nanti kalau ada yang bercuti tak dengar arahan pihak berkuasa di kawasan pantai yang mungkin telah pun dinaiki air, tak sesuai lagi untuk anda bercuti. Okey, mungkin ramai yang tertanya-tanya kenapa di sebelah Fatri Yahya tu ada papan hitam. Bukan hari ini kita nak mengajar ABC dan sebagainya. Saya buat uji kaji lah, tapi Jangan. Okey, kita sebenarnya nak cerita tentang ngilu. Saya ni memang tak boleh dengar kalau macam periuk tu orang kikis-kikis ke. Rasa macam kan. Rasa ngilu lah. Tapi saya buat tinjauan di Twitter tadi. Ada yang tak boleh dengar macam polystyrene. Potong-potong tu pun ada yang tak boleh. Ada juga yang saya bertanyakan kepada rakan-rakan makeup artis kita. Tak boleh bila belon tu dipusing-pusing tu, dipulas bunyi tu. Tak boleh. Dia boleh menerbitkan rasa ngilu. Tapi kalau saya, tu musuh tu. Okey, ni dia tahulah bab hitam. Kenapa? Dia kuku. Kalau dicakar pada papan hitam, saya membayangkan saja pun saya dah rasa ngilu. Kalau dia tak boleh. Dia jangan. Tak boleh. Tak boleh. Kalau saya terasa nyaring tu, itu yang buatkan saya meremang dan dia akan memberi rasa tak selesa pada pendengaran saya. Tadi saya tanya pada sebenarnya. Juru kamera ni, dia tak boleh dengar Zing. Rayuan isteri. Iyalah tu. Okay. Jadi apa bunyi yang anda rasa macam anda tak boleh dengar? Rasa macam itulah rasa macam sakit kan? Kita bincang ni penyakit ke ataupun emosi ke bersama doktor sebentar lagi. Dan kalau anda ada sebarang komen ataupun nak memberikan pengalaman anda juga, apa yang anda ngilu, boleh terus ke Facebook Malaysia hari ini. Sekejap lagi kita akan bawakan perbincangan ini. Okey, di laman sosial mungkin kita nak kongsikan juga apa yang menarik. Okey, ini cerita tentang kanak-kanak dan juga 2 dewasa yang cedera selepas terjatuh dari permainan taman tema di Eco Grandeur Bandar Puncak Alam. Ini yang segera menjadi igawan ataupun ketakutanlah kepada ibu bapa ya. Sebab cuti sekolah kita nak bergembira, sesuatu yang baru. Tapi kalau ini berlaku, ia akan memberi impak emosi dan juga mungkin berdepan dengan penutupan lah ya. Kita kalau boleh memang harapkan keselamatan, tapi dalam selamat tu pun ada juga yang tergelincir, terbabas dan sebagainya. Ini yang perlu kita risaukan. Dan satu lagi kisah yang cukup menarik. Ini kisah rakyat Malaysia yang membawa jalur gemilang sewaktu Piala Dunia. Ini adalah gambar yang diambil sewaktu perlawanan antara Morocco dan juga Portugal, kalau tak salah saya. Okey, jadi Jagjit Singh yang berusia 38 tahun ya, ada rezeki untuk sampai ke Qatar. Jadi kita nak tanya juga nanti kepada artis kita, siapa yang mereka sokong untuk mara ke final Piala Dunia edisi Qatar ini. Okey. Rena, apa suka mana?
saya Maghribi. Wah, tiba-tiba. Okey, kalau ikutkan Maghribi memang cetukan sensasi baru kan? Betul. Dan harapkanlah tapi sengit juga berdepan dengan juara bertahan Perancis dan di sana pun ada Croatia dan Argentina. Tinggallah hari demi hari untuk penentuan yang mendebarkan ini. Okey, seterusnya kita nak bawakan nostalgia seni pagi ini. Kita ada gabungan 3 otai yang saya kira persembahannya dinanti-nantikan. Lama kita tak dengar suara ketiga-tiga otai ni. Kita masih terbayang seorang ni dia menyanyi di juara lagu cinta kan. Betul. Tapi sekarang ada cucu dah. Usia hebat. Kita hebat. dianjar. Kalau tengok 2 tambah 1 berapa? Apa dia? 2 tambah 1. 2 tambah 1. Ini komedi yang saya kira memang menjadi orang kata satu kegemaran rakyat Malaysia ketika itu. Salah seorang pelakunya juga akan membuat persembahan pada hari ini. Tapi kita tengok video tadi, lagunya lain. Kita bayangkan lagu-lagu itulah trademarknya. Tapi ini berbeza. Okay, kita nak bersama dengan Art Fazil, Hanif Ropi dan juga Imuda untuk lagu terbaru mereka. Terimalah Game and Try. Silakan. Pergi kerja jam, balik kerja jam. Kalau tak kerja, gocek yang jam. Pergi sekolah jam, balik sekolah jam. Kalau tak sekolah, takut masa depan jam. Hey jam, jam jam jam, yeah. Jam, jam jam jam. Pagi-pagi jam, tengah hari jam, petang hari jam, malam hari pun jam. Hari cuti jam, hari jadi jam, hari raya jam, hari-hari pun jam. Hey jam, jam jam jam, yeah. Jam, jam jam jam. Masuk gombak, keluar coket, pusing-pusing jam. Belok kiri, belok kanan, belok kanan, belok kiri. Go ahead, go stand, go ahead, tekan break. Jam, 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 yeah. Jam, 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 jam. Lebuh Raya. Expressway jam, Causeway selalu jam, 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 yeah. Jam, 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 a jam, a jam, 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 a jam, a jam. Jam, 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 Itu dia live pagi-pagi di Malaysia. Selamat datang, apa khabar? Terima kasih. Okey, Terat Fazil, Imuda, Hanif Ropi. Macam mana boleh bertemu, bersatu dan bergabung ni? Ini dia punya Betul Rajah. Dia kena tanya dengan kerana waktu membuat produksi lagu ni, saya rasa
perlu. Sebelum tu Imuda dengan saya sudah bikin lagu Relax Brother. Okey, Tapi kali ni kita up lagi. Kita tambah lagi satu rocker yang terkenal, musician. Masya-Allah. Jadi kita masukkan Andy Flop Poppy lah. Itulah sebab kita bila tengok ingatkan lagu-lagu macam tajuk Merindu Kepastian ke. Tapi dia bertukar. Bertukar. Konsep genre lagu semua macam mana boleh ke jiwa baru ni? Ini sebagai suatu untuk cari kelainan dan memberi satu kesegaran dalam industri, dan mungkin ramai peminat yang minat lagu blues dan sudah tidak dapat lagu-lagu baru dari dalam bentuk blues kan, jadi kita persembahkanlah. Dan kabarnya lagu ini bukan sebenarnya nak proses untuk menghasilkan lagu ini mengambil masa yang agak lama. Mungkin boleh cerita sikitlah bagaimana sebenarnya dari segi nak menggabungkan tiga tenaga hebat ini untuk lagu yang hebat ini. Tadi dah beritahu. Sebenarnya kerana semua sibuk, semua sibuk dengan Masing-masing duduk benua masing-masing. dengan aktiviti masing-masing. Jadi bermula daripada home studio, masuk ke studio besar, lepas tu cari waktu yang sesuai untuk Andy masuk main bass dalam album lagu ini. Dan dengan lepas tu kita kata latihan dan masuk studio untuk Abang Yang Muda. Jadi makan proses dalam 3-4 bulan atau lebih dengan mixing semua. Untuk satu lagu je ni. Oh, okey. 3-4 bulan. Jadi tak pernah pudar cinta pada dunia seni ya? Alhamdulillah setakat ni masih lagi impression lagi. Okey, pernah tak sekarang ni peminat bertanya, yalah sebab Flop Poppy kalau ikutkan berapa kumpulan tu? Daripada tahun 89. Oh, itulah dia. Daripada tahun 89. Ada tak pengingatnya betul setia bersama ikuti perkembangan? Alhamdulillah, kita tahun ni pun dah habis lebih kurang 4 rangkaian jelajah konsert. Dan habis dia tu kita tengok dah ada bulan yang free ni. Lepas tu Art pun call balik. Kita mulakan balik sebab kita dah rekod lagu ni sebelum PKP. Dah buat video klip kita rakam waktu jam sebelum PKP. Itulah dia tengok itulah. Jen pula pergi. Dia Jam tergendala kan? sebentar kerana PKP dengan keadaan 2 tahun tu kan. Dan sekarang ni dah hampir pulih semula, jadi kita rasa ini sesuai untuk jam kembali. Jadi Boleh sinonim dengan lagu lah. Masa recording video klip dalam cerita ni pun dalam jam. Dalam jam memang Kita pagi-pagi buat orang dalam pergi jam kerja, tu. kita buat kita merupakan suasana jam yang betul-betul Rasa sendiri. dengan muka asli yang seksa lah. Yang terik matahari tu. Kalau kita lihat Imuda ni siapa tak kenal, seorang kartunis, pelakon. Tapi sekarang selepas kejayaan lagu Relax Brothers itu kembali semula untuk lagu baru ini. Bagaimana penerimaan dalam kalangan peminat sendiri kan? Okey, maka sukalah. Terutama sekali pertama sekali lagu Relax Brother. Memang terkenal lah. Dia orang popular, dia orang memang suka lagu ni. Tapi ada tak? Tapi ada tak kalau ke mana-mana orang bila nampak Imuda dia tak panggil Imuda. Dia Ya, panggil betul. Buding. Antara dua lah, Budin atau Sam. Tapi Memang dalam sinonim. nak tinggalkan jiwa Sam tu payah juga kan? Sebenarnya bukan macam tu. Saya banyak pada Budin. Sam okey. ni untuk cerita tu je, 2 tahun 1. Oh, itulah dia. Tapi kesan orang ingat tu sampai Kesan sekarang dia, kan? kesan dia. Okey. Jadi orang seni kan dia tak boleh tinggal seni lama, betul kan? Sekali dah masuk seni ni nak keluar tu payah. Betul ke? Betul. Itu sangat betul. Kita merasa sesuatu yang kehilangan lah kalau kita tak buat benda tu. Dan saya melukis Gelisah. Satu hari tak melukis gelisah. Gelisah. Buat kartun ke apa ke itu. Saya bukan penyanyi sangat tapi saya memang ke arah itu. Tapi walaupun bukan macam dia ada single blues nasi Ada kanak. blues nasi kanak adalah single saya daripada Molo Record. Muzik daripada apa dia dan lirik daripada saya. Memang seorang Penang. Shooting video klip pun di Penang. Harmonika tu pun memerlukan tenaga juga ya? Ya betul. Okey. Dan saya waktu mau bikin lagu Relax Brothers sama Jam ni, saya fikir kerana Abang Yang Muda ni sebenarnya dia bluesman. Walaupun dia orang kenal sebagai pemuzik, saya hormati dia sebagai bluesman. Sebab dia main harmonika semua. Saya memang minat blues. Kita daripada kecil pun memang kenal Abang Yang Muda sebagai bluesman. Betul. Okey. Mana-mana yang dulu Jadi kita melihat dari sudut pemusik, bukan kartunis. Sebab Okey, dia main kalau harmonika tu macam biasa-biasa. jiwa blues kan, kemudian melukis bermaksud jiwa sensitif tu lah.
Uish. Tak? Ragut. Ragut sebenarnya. Dah ragut dah. Belum saya ragut. Cool lah ni, cool dia. Sebab kita takut kalau orang sensitif dia kalau terguris ke kan dia macam menjauhkan diri ke macam Oh, mana. tak ada, saya tak ada. Hati tisu lah. Tak kot. Abang tak macam tu kot. Itu dia emo. Kalau tidak, abang tak survive lah tu. Itulah dia. Okey. Alhamdulillah. Tapi kita nak tahu juga perkembangan terkini setiap daripada kalian ini. Apa agaknya orang nak tahu buah tangan terkini untuk peminat-peminat? Okey, ada. Saya memang dah siapkan satu komik yang berjudul Primer Permintaan Tu. Okey, kalau boleh kita 40 kongsikan. tahun. Ulang tahun. Okey, ini dia. Ini dia. Ini dia. Wow, menarik. Ya. 40 tahun. Okey. Ini keluaran khas penuh dengan 40 tahun Primer Permintaan Tu. Dah 40 tahun kejap ni. Itulah dia. Dulu kami mula di tahun 83. Masuk dalam 83, mula-mula TV3 disiarkan tahun 84 85 macam tu. Dan kami teruskan dengan bersiri Primer Permintaan Tu. Ini dia satu-satunya. Kalau nak dapatkan dia, sila FB Imuda Art. Akan dapat satu. Cuma RM40 bersepeda dengan 40 tahun dia. 40 tahun. 40 tahun RM40. RM1 setahun. RM1. Okey tu. Okey. Seterusnya, Art Fazil, apa agaknya yang ada di tangan anda? Saya baru terbitkan sebuah buku puisi saya pertama. Selalu buat lirik. Ini lirik yang puitis tapi ini betul-betul puisi berjudul Selfie dari Jendela Kereta Api. Lokasi mana? Kereta api mana tu? Kereta api mana? Ini perjalanan di area Nusantara. Saya memang suka naik kereta api. Jadi ini daripada Bali crossing masuk Tanah Jawa, KL, Singapura. Adalah cerita orang Nusantara. Ini terbitan Moro Books yang di KL boleh didapati di Toko Su, Riwayat, apa lagi Biblio Buku dan di Penang Arika Books dan di Singapura di Nurul Anwar Bookstore dan juga juga Ungu Pen dan juga melalui Facebook Moro Books. Rahsia kekal langsing buat apa? Ada rahsianya waktu PKP sebab boring tak ada apa-apa. Jadi saya cuba cari sesuatu yang untuk menghiburkan diri dengan menjaga makanan, permakanan kita. Jadi mungkin lebihkan sayur tapi yang paling penting kurangkan gula. Kalau boleh cut off completely gula putih terutama sekali. Baik. Nampaklah hasilnya kan. Betul. Okey, ini Andy mungkin boleh kongsikan sedikit. Ini album solo saya yang pertama. Okey. 8 lagu baru dan keluaran custom production itu kita punya sendiri. Dan album ni masuk ni baru kali kedua baru kita promo, tapi album ni telah terjual sebanyak 3,000 unit dah. Jual masa di showcase Dia bukan. Kita jual di kita ambil pre-order, kita jual dekat dalam social media. At the same time kita jual kat Shopee juga dan lagu-lagu dalam album ni tak ada dalam bentuk digital. Dia cuma physical sebab kita nak orang membeli dan memiliki. Menyimpan dan 1/3 daripada profit daripada jualan tu kita infakkan ke Baitul Hakim Malaysia. Kalau kita lihat semua lagu dan lirik ini ditulis sendiri oleh Andy. Muzik pun saya main sendiri semua. Sebenarnya Andy ni dia multi talented, dia multi instrumentalist. Dia main semua instrumen seperti pemain instrumen tu, bukan main-main tapi betul-betul main. Dia menguasai semua tu lah ya. Memang kita untung dapat gabung dengan Alhamdulillah dalam projek. Itulah dia, mereka ni ada jiwa masing-masing. Jadi nak tinggal tu memang payah Dan album saya boleh dapat senang je di Shopee. Pergi di Shopee, type Andy tentang aku akan dapat album ni. Semoga rezeki terus melimpah ya. InsyaAllah. Dan Amin. seni dapat bertahan ya. Sebab mereka ni bukan seni kosong tapi ada makna mendalam pada buku, pada lukisan, pada puisi, pada setiap petikan kita ni adalah irama yang bernyawa sebenarnya. Betul. Sebelum kita nak berhenti rehat nak tanya, ada perasaan ngilu tak? Semua ada rasa. Kalau ibu muda ngilu apa? Bernama Nilofa. Tu Nilu ni Nilu. Nilu. Periuk ke apa ke? Kaca tau, kaca. Diguris dulu. Okey. Art Fazil ada sama ni. tu papan blackboard papan hitam tu kan. Cakap-cakap. Bila dicakar dengan kuku yang panjang tu, Samalah kita. minta ampun saya. Saya rasa papan hitam juga. Papan hitam juga? Masa sekolah-sekolah tu tapi ada kapur kan yang jenis kapur dia masih baru lagi kan. Dia Bunyi kan. Sama satu lagi yang bila kita pergi dentist, doktor gigi dia drilling tu kan. Buat scaling tu. Scaling tu semua kan. Bila tu saya selalu bayangkan tu bunyi dolphin lah. Jadi saya rasa distracted sikit. Itu dia. Nanti kita nak bincangkan secara ilmiah dengan pakar macam mana ianya aspek perubatan bagaimana, aspek emosinya bagaimana nanti. Semuanya di Malaysia hari ini. Terima kasih.
Okey, cuba dengar bunyi ni. Ada bunyi tak? Ada, tapi dia tidak menerbitkan rasa ngilu pada saya. Oh, terus saya tak jangka pula ada orang tak boleh terima bunyi ni. Ada, ramai yang sebenarnya tak boleh terima bunyi tu. Okey, itu bunyi styrofoam dengan pisau. Cuba anda dengar bunyi ni pula. Tu producer kata dia buat ngilu. Okey, ini antara contohnya yang mungkin berlaku dalam kalangan anda sendiri. Apabila anda mendengar bunyi-bunyi seperti ini, ia boleh memberi rasa ketidakselesaan bukan sahaja pada diri tapi lebih kepada pendengaran anda. Apa yang sebabnya? Kita bimbangnya kalau ia ada kaitan dengan penyakit-penyakit yang tersembunyi, betul, indikator ataupun penunjuk kepada penyakit lebih serius, itu yang bahaya. Kita nak bersama berbincang dengan Dr. Megat Muhammad Amirul Amza Megat Hashim yang merupakan pakar perubatan keluarga Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Baik, sebelum kita nak bercerita lebih lanjut, doktor, berkenaan dengan ngilu ini, apa kata kalau kami kongsikan sedikit laporan berkenaan ngilu? Ngilu, perasaan kurang selesa apabila melihat atau mendengar sesuatu. Sama ada bunyi yang dihasilkan daripada sesuatu aktiviti atau perbuatan, setiap orang mempunyai perasaan ngilu yang berbeza-beza. Kebiasaannya, anggota badan yang terkesan ketika rasa ngilu ini ialah telinga, gigi dan ada beberapa bahagian tubuh badan yang lain. Apabila rasa ngilu, kadang-kala bulu roma di badan akan turut meremang. Antara bunyi yang tidak disenangi sehingga boleh menyebabkan ngilu adalah seperti bunyi pisau digesek pada botol, garfu pada kaca, kapur pada papan hitam, pembaris pada botol dan bunyi geseran paku pada papan hitam. Kajian yang dilakukan oleh Journal of Neuroscience pada 2012 mendapati bunyi gesekan mampu mencetuskan satu kegiatan aktiviti di otak, iaitu apabila korteks pendengaran yang memproses bunyi menghantar isyarat ke bahagian amigdala yang berkait dengan perasaan negatif. Mengikut Jurnal Perception and Psychophysics yang diterbitkan pada tahun 1986, telinga manusia sensitif pada kadar bunyi 2000 hingga 4000 Hz. Oleh itu, bunyi pada frekuensi yang tinggi ini akan menyebabkan pendengarnya terasa ngilu. Namun, adakah ngilu ini adalah perasaan semata-mata mengikut kadar bunyi yang diterima oleh setiap orang, atau ngilu ini boleh menjadi tanda kepada sesuatu penyakit? Jika keadaan ngilu ini mengganggu kehidupan seseorang, bolehkah dirawat? Okey, saya tanyakan dari Twitter tadi, tapi yang paling jawapan yang saya terima ternyata orang yang tengah tebar roti canai. Tebar roti canai? Dia tak boleh tengok sebab terfikir yang kuku akan tercakar dengan besi tu. Baik. Tetapi pernah tak awak dengar, bukan melalui pendengaran saja, tetapi ada orang ngilu apabila menyentuh sesuatu tekstur. Contoh, memegang tepung dan tekstur tepung tu membuatkan dia ngilu. Pelik kan? Pelik. Tapi benar. Okey, bunyi orang tarik kerusi, orang kunyah ais. Betul. Sebut pun dia dah bayangkan ya rasanya. Jadi kita bersama Dr. Megat Muhammad Amirul Amza Megat Hashim. Macam-macam jawapan kita terima kan, jenis semua. Jadi secara asas macam mana kita nak faham tentang situasi ini, Doktor? Alright, okey, baik. Sebagaimana yang kita bincangkan sebentar tadi, ngilu ni dia lebih common kita cakap berdasarkan bunyi pada telinga. Tetapi sebenarnya ngilu tu lebih besar daripada itu sebenarnya. Istilah perubatan kita nyatakan sebagai hyperesthesia. Hyper bermakna dalam bahasa Latinnya tinggi, terlalu tinggi. Esthesia adalah deria rasa. Dan deria rasa tu boleh jadi deria pendengaran, deria bau, deria rasa daripada kulit-kulit kita sendiri. Apa masalahnya adalah apabila saraf kita terlalu sensitif. Sama ada saraf yang mendapatkan rangsangan daripada telinga ataupun gigi ataupun kulit terlalu sensitif, apabila ada rangsangan dan menyebabkan signal yang dihantar kepada otak tu ditafsirkan sebagai satu benda yang teramat negatif, bukan negatif, teramat sensitif. Alright. Dia ada dua komponen. Ada komponen fizikal, ada komponen psikologi juga. Komponen fizikalnya berlaku kalau katakan saraf tersebut dah mengalami kerosakan. Saya bagi contoh ngilu yang berlaku kalau kita gigit ais. Ada setengah orang bila dia gigit ais, dia akan rasa macam alamak ngilu. Betul. Apa yang mungkin berlaku sebenarnya pada gigi kita, kita ada satu lapisan gigi yang keras tu, bawah tu dia ada akar gigi. Akar gigi tu penuh dengan nerve ending ataupun saraf. Bila di gigi tu makin nipis,
makin terbuka ataupun ada lubang pada gigi, saraf tu akan terdedah dan apa yang kita makan ataupun perubahan suhu, makan ais dan sebagainya akan menyebabkan saraf tu dirangsangkan dan hantarkan rasa ngilu kepada otak kita lah. So, ngilu adalah satu tanda, boleh jadi normal pada kebanyakan orang, tetapi ia juga boleh menjadi tanda kepada underlying disease ataupun penyakit yang kita ada. Contohnya kerosakan gigi dan beberapa penyakit lain. Okey, kita nak sambung bila sebut sakit ni ramai yang risau. Kita dah bersama dengan seorang pemuda, Afif Fikri Abdul Fattah, yang katanya ada berapa jenis ngilu? Ada 4 jenis ngilu. Sekarang ni berada dalam talian bersama kita. Assalamualaikum Afif. Salam semua dan salam pada. Itu dia kalau dapat saya sebutkan ngilu besi bergeser, betul ya? Betul. Okey, kemudian ngilu tulang kesan patah. Macam ni bunyi dia. Kita patahkan jari dia ngilu. Awak ngilu tak ni? Ngilu gigi minum air sejuk. Okey, dan juga ngilu gosok atau mendengar kapet bergeser dengan anggota badan. Lain Oh, cuba bunyi sikit bisi-bisi tu. Okey, cuba boleh? Baik, kita nak cuba. Apa awak rasa? Dia ada satu time waktu bunyi lagi tinggi tu macam ni gue sebab cara maya kan, kalau daripada depan tu lagi efek kan. Sejak bila rasa macam ni ataupun terganggu hidup kerana dengar bunyi macam ni? Kalau yang setahu saya yang karpet tu, yang tu memang saya dari kecil lagi saya memang kalau baring kat atas karpet ke macam ada gerakan dekat atas karpet tu pun nanti saya rasa meremang lah. Tapi kalau yang besi ni macam tak adalah dari kecil, tapi macam start degree macam tu lah saya dah. Tak rasa macam tu. Adakah awak juga memiliki gigi yang sensitif kecil ataupun memang baru ni je rasa macam tak boleh kena ais ke apa semua? Kalau yang minum air sejuk baru saya rasa ngilu. Okey. Itu pengalaman daripada Afif sendiri. Tetapi kalau penonton yang sedang menonton ketika ini, anda juga ada pengalamannya, boleh terus dial untuk berkongsi pengalaman anda ataupun anda boleh komen di Facebook Malaysia hari ini. Doktor, kita melihat contoh ngilu yang dilalui oleh Afif sendiri. Kenapa setiap daripada kita ini ngilunya berbeza-beza situasi? Okey, sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi, ngilu dia ada komponen fizikal dan ada komponen psikologi. Dan komponen psikologi itu berbeza. Dia sangat subjektif bergantung kepada individu. Ada setengah orang yang mana selepas dia dia terluka, terkena pisau, luka itu jadi berparut. Bila dia dengar bunyi yang menyebabkan orang lain ngilu, dia tak rasa kat gigi, dia rasa dekat luka tersebut. Sebab apa? Semasa luka itu berlaku, saraf-saraf juga rosak pada waktu itu, dan apabila dia sembuh, dia tidak sembuh sebagaimana yang normal lah. Jadi kita terbayang bahawa apabila dengar bunyi itu, kita terasa macam luka itu dihiris kembali. So itu kita katakan ngilu pada luka. Sama juga kalau macam ibu-ibu yang mengandung, yang bersalin dengan Caesar dan sebagainya, kerap kali dia rasa ngilu, dia kata ngilu kat kawasan luka tu. Padahal luka tu dah 10 tahun, 15 tahun kan. Tapi sebab ada komponen psikologi di situlah. Dan komponen psikologi ini kalau katakan ia tidak mengganggu kehidupan seharian, tidak ada masalah, kita boleh tahan. Contohnya, saya pasti ada staf-staf kita ataupun audiens kat luar sana yang bila dengar bunyi ni, dia rasa macam, geramnya, kenapalah host ni buat bunyi macam ni. Tapi dia boleh tahan. Dia tak mengganggu kehidupan seharian. Tapi ada yang sangat teruk sampai dia tak boleh nak dengar langsung bunyi yang orang lain boleh dengar, tapi dia tak boleh dengar. Yang itu dia kena dapatkan rawatan, dia kena jumpa, dapatkan pemeriksaan. Sebab satu penyakit ini dipanggil penyakit apabila ia telah mengganggu kehidupan seharian dia. Itu komponen psikologinya. Kita juga nak tanya dengan Afif kembali. Okey. Afif? Ya. Kalau diberikan gangguan yang dari 4 tadi, yang mana yang paling anda rasa yang paling mengganggu hidup lah daripada 4 kategori yang dalam itu? Yang karpet tu lah paling. Okey, karpet. Kalau karpet tu pun dia punya level macam mana? 1 hingga 10, level mana mengganggu tu? 5 lah. 5 Tapi biasanya bila awak berdepan dengan situasi ni, apa yang cuba anda lakukan sebagai jalan penyelesaian ataupun solusinya, Afif? Kalau depan saya pergi tempat lain lah. Tengok ada akan berlaku geseran tu kat atas karpet tu kan, saya macam okey. Jadi memang tak boleh jual karpet lah ya, Afif? Okey, tak apa. Pernah tak terfikir macam, aku ni ada penyakit apa ke? Ataupun memang anda rasa macam, ini normal ni sebab hanya sesekali saja berlaku ke macam mana?
mula-mula fikir juga macam ada ke orang yang ngilu tengok geseran kat kapet ke kan macam tu. Tapi lama-lama saya fikir macam maybe ni benda yang unik ke tak semua orang ada kan. So saya macam okey layan je lah macam tu. Doktor, bila doktor menyentuh tentang ia mungkin membawa kepada komplikasi penyakit yang lain atau lebih serius selain daripada gigi ataupun kita mengalami masalah gigi ataupun gusi ni, apa lagi yang boleh memungkinkan ia membawa kepada komplikasi yang lain? Right, baik. Sebab ngilu ini berkait rapat dengan saraf dan di Malaysia kita adalah raja kepada satu penyakit iaitu kencing manis. Dianggarkan pada tahun 2019 telah buat satu kajian mobility survey dalam kalangan rakyat Malaysia, 1 daripada 5 orang rakyat Malaysia ada kencing manis dan separuh daripada mereka tak tahu pun yang mereka ada kencing manis. Bila tak tahu, kencing manis itu akan berterusan merosakkan anggota badan terutamanya saraf. Dan kerosakan saraf ini boleh mendatangkan pelbagai masalah, antaranya rasa kebas, antaranya rasa terbakar, ada juga yang rasa ngilu. So digalakkan mereka-mereka yang berusia ada faktor risiko, contohnya macam lifestyle tak bagus, tidak bersenam, suka minum air manis, ada sejarah keluarga kencing manis, mendapatkan saringan kalau ada rasa ngilu yang berbeza dekat hujung-hujung jari, hujung-hujung kaki. Dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia telah menjalankan satu inisiatif yang dipanggil sebagai NHSI, National Health Screening Initiative, di mana semua rakyat Malaysia berusia 30 tahun ke atas boleh mendapatkan saringan kesihatan termasuklah darah tinggi, kolesterol dan juga kencing manis di mana-mana klinik kesihatan secara percuma. Okey, ini berita baik untuk semua untuk kita ambil tahu tentang kesihatan. Dan pemanggil yang tembus di talian Malaysia pagi ni. Assalamualaikum. Cik Saleh dari Kota Kinabalu katanya. Ya. Ya, saya. Baik, Cik Saleh, boleh kongsikan agaknya apa situasi yang boleh membuatkan Cik Saleh ngilu? Situasi yang buat saya ngilu, contoh macam bedak, saya sentuh bedak. Oh, sentuh bedak? Ataupun tepung. Okey. Okey. Bila macam mana rasa semut ke? Habuk pun saya boleh ngilu kalau nampak habuk. Oh, jadi meremanglah bulu roma waktu tu? Meremang. Memang tak boleh. Oh, tepung tu tak boleh Tak boleh. Habuk pun tak boleh. Oh, kalau macam nak buat kuih ke, gaul tepung tak boleh? Tak boleh. Okey, pakai bedak pun tak boleh lah ni. Tak boleh. Okey, baik. Dia benda-benda yang macam itulah, tepung, pasir. Satu masalah lagi. Tapi kalau bunyi besi, zinc ataupun pisau, saya okey, tak ngilu. Oh, okey, faham. Jadi ngilu lebih kepada sentuhan lah ya. Ya. Jadi tak boleh pijak pasir ke? Boleh. Boleh? Ya, boleh. Oh, cuma pegang tepung ke macam mungkin itu lebih halus teksturnya. Ini sesuatu yang berbeza juga. Terima kasih Cik Saleh. Okey, sama. Kita ada memberi kesan kepada pendengaran, tetapi ini lebih kepada sentuhan. Ini ada kes kedua yang kita dengar lah. Penerbit kita tak boleh sentuh tepung, ini tak boleh sentuh bedak dan sebagainya. Yang ini pada saya perlu pemeriksaan lebih lanjut lah. Kita kalau katakan ia sangat mengganggu pemanggil sebentar tadi, saya galakkan untuk berjumpa dengan doktor. Kalaulah sampai pijak pasir pun tak boleh, nak keluar rumah pun tak boleh, itu sangat mengganggu, memang kena jumpa doktor lah. Sebabnya dia ada dua komponen macam saya cakap tadi, komponen psikologi dan juga komponen fizikal. Komponen fizikalnya mungkinlah tidak jelas untuk pemanggil sebentar tadi, tetapi komponen psikologinya ada di situlah. Disebabkan komponen psikologi inilah perasaan ngilu tu berbeza-beza untuk setiap orang. Ada orang yang tak boleh dengan dengan blackboard, ada orang tak boleh dengan tepung sebab ia berbeza-beza secara subjektif kepada setiap orang. Ada kaitan tak dengan yang mungkin lebih complicated seperti rheumatoid ke ataupun apa lagi, doktor? Itu biasanya berlaku pada sentuhan. Contohlah, kalau katakan kita ada kerosakan saraf, katakan disebabkan kencing manis kan, saraf tersebut rosak dan apabila kita mendapatkan rangsangan dengan cara kita memegang sesuatu, kalau biasa kita pegang kita tak rasa apa-apa, rasa biasalah pegang biasa, tapi kalau saraf kita rosak dia akan hantar signal berbeza. Contohnya kita pegang tu sama ada tak rasa atau terlebih rasa sampai menimbulkan rasa sakit. Okey, kita baca juga komen yang tertera di Facebook MHI, banyak memberikan pandangan. Okey. Kita tengok Izzah katanya tentang ngilu ni, saya ngilu pada buah-buahan yang dah dikupas. Contoh buah apple, buah pear, tebu. Cakap je ngilu naik bulu roma. Wow. Sangat berbeza. Ini saya baca di
Twitter, Rosita kata orang laga gigi masa tidur. Orang main. Oh, ketak gigi tu Ketak gigi. Okey, kalau Amani ni katanya saya paling ngilu kalau pengasah pensel yang digosok atas papan hitam atau atas meja. Okey, komen Zack di Twitter. Dia kata bunyi waktu kacau air dalam kolej guna sudu besi. Okey. Lepas tu ting. Kolej tu pun tin kan. Betul-betul. Okey. Mungkin saya nak ulas sedikit yang pasal buah yang dipotong tu kan. Okey. Ada setengah orang apabila dia ambil sesuatu yang masam masuk dalam mulut dia dan dia rasa ngilu juga dekat gigi. Itu mungkin tanda-tanda kerosakan gigi. Seperti mana saya beritahu, kalau gigi itu berlubang, asid daripada rasa masam itu mungkin akan irritate ataupun mengganggu saraf yang dah terdedah itu. So, jika ada perasaan macam itu, kena pergi jumpa doktor gigi, dapatkan pemeriksaan. Okey. Orang yang ada gigi sensitif, ada kemungkinan dia mempunyai penyakit berkaitan dengan gigi lah. Orang yang juga mengetap gigi waktu tidur, itu berkaitan dengan banyak penyakit lain juga. Ia bukan sesuatu yang normal. Mengetap gigi, menggesel gigi, tooth drilling waktu tidur, dia bukan sesuatu yang normal. Dia boleh berkaitan dengan masalah OSA, obstructive sleep apnea. Dia boleh juga berkaitan rapat dengan perlebihan berat badan. Jadi kena dapatkan pemeriksaan dengan doktor. Kita takut ada underlying disease, penyakit yang lain di bawahnya. Pelik juga, doktor. Tak boleh dengar bunyi biskut 4 segi. Hah? Biskut 4 segi Biskut tak mayat boleh ni tak boleh. Satu nikmat Bila orang rugi tu. itu dia rasa macam bunyi rangup dia tu, rapuh dia tu. Mesti direnam dulu. Macam-macam. Okey, ini kalau tadi dari Kota Kinabalu Sabah, ini kita nak bawa pemanggil dari Skudai Johor, Encik Afifi. Assalamualaikum. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada soalan untuk doktor ke? Kalau tanya terus silakan. Doktor, saya nak kongsikan satu ngilu saya. Apabila saya makan aiskrim yang batang dia kayu tu, saya mempunyai rasa ngilu yang cukup kuat. Kayu tu seakan-akan takut untuk tersusuk dekat mulut. Pernah ada trauma ataupun pernah melihat kejadian sedemikian ke? Tak pernah. Cuma kayu tu membuatkan rasa saya tak selesa. Cuma takut mulut saya terluka. I see. Baik. Okey, baik. Terima kasih Cik Afifi. Ini situasinya berbezalah mungkin pada batang aiskrim tu sendiri, doktor. Saya lebih nampak komponen psikologi di situlah, di mana mungkin dia terfikir sebab dia membayangkan bahawa kayu aiskrim tu mungkin boleh tercucuk dan tertembus. Ada komponen psikologi di situlah. Tetapi kalau ada pemanggil-pemanggil di luar sana atau audiens di luar sana yang makan aiskrim dan rasa ngilu terus, rasa sakit dekat gigi, itu kena periksa gigi lah macam saya cakap tadi. Yes. Okey. Baik, Afif. Anda mempunyai 4 ngilu ini, ada tak pernah cuba untuk sekurang-kurangnya menangani salah satu, terutama yang awak kata bila badan bergesek kat kapek tu? Bagaimana mungkin cari penyelesaiannya selain daripada jauhi tempat tu? Apa lagi yang anda cuba? Sebab ini bab kata doktor tadi berkenaan dengan psikologi kan. Ada tak cuba untuk kuatkan minda anda bagi ada satu orang kata distraction supaya tak fikir tentang ngilu tu? Kalau bagi saya lah, dia certain jenis kapet je lah yang saya ngilu ni. Kalau kapet yang licin and yang lembut tu dia tak tahu. Tapi kalau yang kapet yang macam keras-keras, lepas tu dia macam ada timbul-timbul, macam bunga-bunga tu timbul, itu boleh mendatangkan ngilu lah. Okey. Jangan tukar kepada kapet yang lebih lembut lah. Itulah. Rumah awak tak ada kapet bunga-bunga timbul dah tak ada dah. Saya dah suruh mak saya buang. Pernah tak rasa ngilu pada ketidaksetiaan? Wah, saya macam soalan. Afi pun tak dijawab dah. Gurau ya pagi ni. Yang tu memang tak boleh. Okey. Terima kasih Afi Fikri Abdul Fattah. Okey, yang berkongsi pengalaman. Tadi kapet, kemudian roti 4 segi. Roti 4 segi tu macam something yang new, yang baru. Macam-macam. Jadi apa nasihat akhir doktor kepada semua yang diuji dan mungkin pada tahap yang kritikal, masa untuk mendapatkan rawatan terbaik? Silakan doktor. Okey, baik. Ngilu dia boleh jadi disebabkan psikologi dan juga boleh disebabkan oleh masalah fizikal. Tetapi jika kita berusia 30 tahun ke atas, dapatkanlah saringan kesihatan sebab ngilu boleh menjadi petanda ada underlying disease yang lain. Dan juga sekiranya ngilu itu betul-betul psikologi, sebagaimana Afif buat tadi, dia lari daripada situasi itu adalah satu rawatan sebenarnya. Kita mengelakkan daripada berada di situasi itu. Tetapi jika kita nak kuatkan minda,
kita guna satu teknik dikatakan desensitization. Kita dedahkan diri kita berkali-kali kepada rangsangan tersebut. InsyaAllah mungkin lama-lama dia akan hilang. Tetapi ia sebaiknya dilakukan dengan pemantauan sama ada pakar terapi ataupun dengan doktor bertauliah. Baik. Yalah, bertauliah adalah kata kuncinya. Sebab sekarang ni banyak juga doktor yang muncul lah jadian ya. Doktor secara haram akibat tertentu, terutama melibatkan kesihatan anda, kena hati-hati, rujuk pada pakar yang bertauliah. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Dr. Megat Muhammad Amirul Amza, Megat Hashim, pakar perubatan keluarga dari Pusat Perubatan Universiti Melaya, PPUM. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini perkongsian ini memberi manfaat untuk kita semua. Okey, nanti kita nak tinjau pula situasi di Kelantan macam mana. Banjir sebenarnya selepas ini di Malaysia hari ini. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Okey, dan sekarang ini pun memanglah kita memang prihatin untuk mengetahui bagaimana situasi ya. Hujan dia tak berhenti dan juga kemungkinan banjir dan kita dapatkan perkembangan terkini. Baik, kita nak terus bersama dengan wartawan Shahnun Hanif Abdullah Suhaimi untuk mengetahui keadaan terkini di Pasir Mas Kelantan. Silakan. Terima kasih Fitri dan juga Rina di Seri Pentas. Saya kini berada di Pejabat Angkatan Pertahanan Awam APM Jajahan Pasir Mas, dan suasana di sini agak sibuk ya pada hari ini kerana mangsa meningkat di pusat pemindahan. Pagi tadi meningkat kepada 1,943 mangsa daripada 606 keluarga. Dan apapun cuaca pada pagi ini mendung, namun dalam masa yang sama paras sungai di Sungai Golok di sini, yang tidak jauh daripada sini, semakin menurun sedikit. Bagaimanapun penduduk diminta agar tidak lega dengan keadaan ini kerana tidak diketahui apakah banjir akan meningkat semula sekiranya hujan lebat kembali ke kawasan ini. Saya bersama dengan Tuan Azhar Muhammad Azhar Mujab, pengarah APM Kelantan. Apa khabar Tuan? Baik. Terima kasih dah ke MHI. Dan jadi boleh Tuan ceritakan macam mana keadaan terkini di Kelantan ini, di Rantau Panjang ini khususnya, kerana pastinya ramai anak di Kelantan di perantauan misalnya nak tahu macam mana keadaan terkini di sini. Baik, terima kasih saudara Shannon. Di negeri Kelantan sebenarnya hanya satu jajahan yang terlibat, iaitu Jajahan Pasir Mas, daerah Rantau Panjang yang terlibat dengan banjir inilah. Sebenarnya hari ini dah hari ke-4 bermula daripada 10 hari bulan yang lalu, satu pusat pemindahan di Tok Deh lah, itu pusat pemindahan pertama dibuka, dan selepas itu 4 lagi pusat pemindahan dibuka, melibatkan hampir 500 orang lah pada hari kedua tu. Dan bila hari ketiga semalam, 2 lagi pusat pemindahan dibuka, mana sehingga 1,500 mangsa lah. Dan hari ini pagi tadi lah, bila pagi tadi walaupun air di Sungai Golok tu dah turun sedikit, tapi masih ada lagi air pergi ke kawasan-kawasan yang rendah lah. Jadi jumlah mangsa di pusat pemindahan pada pagi ni hampir 2,000 lah, 1,943 orang di 7 pusat pemindahan yang berdaftar lah. Okey. Jadi boleh Tuan nyatakan sekiranya ada sesiapa yang nak memberi bantuan, jadi macam mana bantuan tu sebaik semoleknya disalurkan? Adakah boleh masuk saja beri bantuan atau macam mana? Baik, kita ada SOP masing-masing lah. Bila kata berlaku suatu bencana di suatu tempat, PQOB akan dibuka, di mana bantuan-bantuan daripada luar
walaupun daripada agensi daripada NGO contohnya nak beri bantuan kepada penduduk tempatan yang terjejas, mereka kena melalui PKOB jajahan yang terlibat lah. Macam di sini PKOB yang terlibat adalah PKOB jajahan Pasir Mas, di mana kalau kata nak hantar bantuan tu kena lapor kepada PKOB tersebut lah. Di sini kita akan melaraslah dengan semua agensi yang terlibat lah, ya, dalam pengurusan bencana ni. Banyak agensi-agensi yang terlibat. Jadi setiap agensi-agensi itu ada task masing-masing. Di situlah kita akan melihat di mana agensi-agensi yang mempunyai task tersebut untuk mengagihkan bantuan-bantuan di tempat-tempat yang terjejas, terutamanya di pusat-pusat pemindahan lah. Jadi mangsa-mangsa yang berdaftar ni kita memang ambil perhatian. Yang ni kita tengok dah dekat 2,000 kan. Jadi bantuan-bantuan yang kita nak salurkan, kena anggaran pun sebegitulah. Jadi pelbagai-pelbagai agensi lah yang sekarang ni bertungkus lumus untuk memberi keselesaan kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Jadi bantuan apa yang sebaiknya? Baik, pada mulanya bila mangsa dah sampai di pusat pemindahan, Jabatan Kebajikan Masyarakat lah akan memberi bantuan yang mula-mula tu seperti barang-barang asas lah, makanan-makanan seperti roti apa semua. Dan selain tu bila yang makanan harian sekarang ni, kita akan bagi kepada mangsa-mangsa secara buffet lah makanan tu daripada luar. Maknanya tak ada bermasak dah di pusat pemindahan. Makanan tu daripada luar nak menjamin kebersihan apa semua itulah kan. Dan juga di situ juga kita melihat semua yang di pusat-pusat pemindahan ni teratur dengan baik. Ya. Okey. Jadi NGO yang ada boleh membuat persiapan untuk menghantar bantuan kepada dan melalui pertahanan awam. Ya. Jadi itu saja laporan daripada Rantau Panjang ini, kembali kepada rakan setugas di Sri Pentas. Baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada saudara Syahnun Hanif yang memberi laporan terkini berkenaan situasi banjir di Kelantan, terutamanya di Pasir Mas dan Rantau Panjang. Ya, saya pasti mereka ni pun memang dah berpengalaman kan. Ya. Semoga ada komunikasi lebih baik untuk membantu mereka yang terjejas dan kesabaran kepada mereka yang ditempatkan di pusat perpindahan sementara. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di Malaysia Hari Ini. Okey, perhatian kepada semua ejen. Ini ada pengumuman. Baik, untuk ejen ahli misi Rush 2.0 Virtual Run, perhatian, kami telah menerima intel khas dari Mata HQ untuk misi terkini ejen ahli, misi Rush 2.0 Virtual Run, di mana musim cuti sekolah akan datang. Kumpulkan semua ahli keluarga untuk aktiviti beriadah sihat bersama ejen ahli. Dan pilih ejen kegemaran anda dan lengkapkan larian 5 km mengikut masa dan lokasi rahsia anda bermula 1 hingga 31 Disember ini. Hantarkan butiran anda di laman rasmi untuk peluang menyertai Hall of Fame misi ini. Maklumat misi dan pendaftaran kini dibuka di https Ejen Ali Rush. Astaghfirullahalazim. ejenalirush.marhain.my. Oh, Marhain ejenalirush.marhain.my. Dan untuk masa yang terhad, masukkan kod Rush Promo semasa pendaftaran untuk dapatkan diskaun khas. Baik, esok kita akan kembali lagi dengan topik kisah gajah mengamuk di Kuala Lipis. Apakah tindakan yang perlu dilakukan jika berhadapan dengan haiwan liar? Okey, kita bincangkan secara mendalam dan kita nak tinggalkan anda dengan sesuatu yang bermakna untuk pagi ini. Dan cerita hari ini hari jadi seseorang. Ya, tadi kita tak sempat nak ucapkan selamat hari lahir kepada saudara Imuda hari ini, menyambut hari jadinya yang ke-25 tahun. Kekal muda, insya-Allah kekal bermaya. Yang paling penting produktif dan terus berkarya, insya-Allah ya. Okey, ada lagu yang akan ditinggalkan, lagu yang mencetus fenomena dan juga viral. Relax Brother, silakan. Terima kasih. Ya. Kita kena relax brother semua.
relax, brother, brother, relax lah. Relax, brother, brother, relax, relax, brother, brother, relax, relax, brother, brother, relax lah. Dengar. Bila kau pernah tengok komputer, bosan dengan Facebook dan Twitter, dia kata gitu, itu kata gini, rasa-rasa macam nak maki. Jangan brother, relax. Bila kau sedang memandu, tiba-tiba kereta belakang potong dengan laju. Aku tahu kau dah rungsing, ikut hati kau nak racing. Jangan brother, relax. Ewa, relax brother, brother, relax, relax brother, brother, relax, relax brother, brother, relax lah. Relax, brother, brother, relax, relax, brother, brother, relax, relax, brother, brother, relax lah. Ha, bila girlfriend kau cabut lari, cabut pula dengan member kau lagi. Kalau diikutkan hati, nak kau pukul sampai mati.